Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 6 Disember 2022 bersama dengan saya Nur Syiha Mama Amin. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengingatkan Muhyiddin Yassin supaya tidak mencabar kerajaan berhubung isu dana RM600 bilion yang didakwa diseleweng pentadbiran PN sebelum ini. Anwar yang menegaskan berdasarkan maklumat yang diperolehinya, wujud proses dan prosedur yang tidak dipatuhi dalam perbelanjaan semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Prosedur yang tidak dipatuhi dan beberapa syarikat yang berkepentingan atau terkait dengan keluarga juga terlibat. Jadi saya ingin menjelaskan, bukan maksud saya seperti mana, saya nak tumpu perhatian mengurus negara ini, memacu pertumbuhan ekonomi dan memberi kebajikan kepada rakyat. Tetapi sebaik dicabar, kita terpaksa melihat kalau boleh hentikan seperti mana 7 bilion ringgit ini boleh kita hentikan, ya. Dan mereka boleh war-warkan bersih, tidak bersih, ya. Tidak bersih sama sekali bila kita sebut tentang kelulusan yang dibuat tidak mengikut peraturan. Semalam Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional mahu Anwar menyiasat perkara itu dengan betul terlebih dahulu sebelum mengeluarkan sebarang kenyataan. Muhyiddin turut menggesa Perdana Menteri supaya memanggil bekas Menteri Kewangan Tengku Zafrul Abdul Aziz untuk menjelaskan sama ada benar wujud penyelewengan oleh pentadbiran PN sebelum ini. Mengulas kenyataan Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan bahawa PN akan mengambil tindakan undang-undang jika dia gagal memberikan sebarang bukti atas dakwaannya semalam, ini jawapan Anwar. Dia tak baca, ini masalahnya. Apa dia nak undang? 600 bilion peruntukan sepenuhnya. Tetapi kita akan teliti di mana ada pelanggaran peraturan dan keterisan. Saya nak nasihat Surat Taqiyuddin, jangan gopoh kerana saya sekarang di Kementerian Kewangan. Fail ada pada saya. Dalam pada itu, Muhyiddin menafikan dakwaan gabungan itu memperolehi dana daripada syarikat judi untuk menampung kos kempen PRU15. Katanya kenyataan dibuat Perdana Menteri berhubung perkara itu semalam merupakan tuduhan berat. Kami ni pemimpin ni dah haram judi, sana haram judi. Habis nak ambil duit judi. Nak urus pilihan raya kerana kami dah sengkek dan tak ada duit. Wallahi, kami takkan lakukan perkara-perkara yang haram sebegitu. Takkan lima walau sesin pun sumbangan pada mana-mana pihak gaming company. Hanya kerana kami nak duit haram. Bekas Perdana Menteri itu berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Anwar yang membayangkan sebahagian dana pilihan raya PN datang daripada syarikat perjudian yang terlibat dengan cabutan khas. Sementara itu, Setiausaha Agung PN Hamzah Zainuddin berkata, tindakan Anwar yang mendakwa mereka menerima wang daripada syarikat judi menunjukkan ketakutan kerajaan. Hamzah berkata demikian ketika berucap dalam ceramah sempena PRK Tioman di Rompin malam tadi. Betul kita bagi duit. Saya nak maklumkan betul. Saya ni Setiausaha Agung Perikatan Nasional. Ini banyak calon-calon yang ada di partai. Kita bagi RM20,000 dia. Seorang kan. Kalaulah saya ada duit daripada kaki judi ni, saya ingat bukan hanya menang 73. Hak Barisan Nasional 30 ada tu pun kita sapu habis. Terdahulu, Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan dalam kenyataannya berkata, PN akan mengambil tindakan undang-undang sekiranya Perdana Menteri gagal mengemukakan bukti berhubung tuduhan tersebut. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Syahidan Kasim berkata kenyataannya mengenai kewujudan usaha untuk menggantikan kerajaan sekarang merupakan pandangan peribadinya sahaja. Ahli Parlimen Arau itu yang bertanding atas tiket PN sebelum ini menjelaskan usaha tersebut juga merupakan ikhtiarnya sendiri. Bercakap kepada Malaysia Kini, bekas Menteri Wilayah Persekutuan itu turut mengakui dia adalah orang paling gembira jika memang wujud gerakan menjatuhkan kerajaan ketika ini dan akan menyokongnya. Syahidan berkata demikian ketika diminta mengulas lanjut berhubung dakwaannya
semasa berucap di Padang Serai Kelmarin bahawa ada usaha untuk membawa PN kembali menjadi kerajaan. Malam tadi juga di Padang Serai, Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin mendakwa dia tidak tahu menahu mengenai gerakan menukar kerajaan seperti yang didakwa Syahidan. Menurut Muhyiddin, PN ketika ini menerima kenyataan yang berlaku iaitu gabungan itu tidak mengambil bahagian dalam pembentukan kerajaan perpaduan dan memilih menjadi pembangkang. Mengulas selanjut, Syahidan berkata dia sebenarnya tidak boleh bercakap bagi pihak PN kerana tidak mempunyai sebarang jawatan dalam PAS maupun Bersatu. Presiden PAS Abdul Hadi Awan yang dipanggil memberi keterangan kepada pihak polis malam terus membangkitkan isu komunis. Dalam tulisan terbarunya, Hadi secara sinis mendakwa ada pihak yang menolak kebangkitan Mat Kilau kerana dikaburi Abu Maya Chimping. Menurut Hadi adalah malang apabila segelintir pengundi warga emas yang disifatkannya sebagai sesat kerana terpengaruh dengan pemimpin komunis tersebut dan teori Machiavellianism. Sebaliknya, kata Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional itu, pengundi muda telah melakukan perubahan secara demokrasi dengan mengambil semangat pahlawan Pahang Mat Kilau untuk melawan penjajah. Semalam, Hadi dipanggil memberi keterangan ikutan dakwaannya bahawa DAP mempromosikan Islamofobia dan menyifatkan parti komponen PH itu tidak bermoral. Susulan itu, DAP dan Amanah membuat laporan polis terhadap ahli parlimen Marang tersebut atas kenyataannya itu. Susulan kegagalan PN menawan Putrajaya, gabungan itu telah meningkatkan serangan bermotifkan perkauman dan agama terhadap kerajaan. Ini menyaksikan Raja-Raja Melayu mengeluarkan kenyataan supaya tiada lagi pemimpin yang membangkitkan isu perkauman atau agama dengan tujuan untuk menghasut masyarakat. Berita seterusnya. Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah memulakan saman fitnah terhadap pesuruh Jaya PAS Perak Razman Zakaria berhubung dakwaan dia mempunyai agenda LGBT. Anwar menfalkan saman itu atas kapasiti peribadi menerusi firma guaman SN Nair di Mahkamah Tinggi Taiping malam tadi. Pada 9 November lalu, Anwar mengeluarkan surat tuntutan terhadap Razman yang antara lain menuntut ganti rugi RM5 juta dan permohonan maaf terbuka. Ini selepas adun Gunung Semanggul itu dalam satu ucapan kempen pilihan raya di Pasar Malam Tebuk Pancur mendakwa Anwar memiliki agenda LGBT dan menjadi boneka DAP. Menurut kertas kuasa saman tersebut, Anwar menyangkal dakwaan itu sebagai fitnah dan berniat jahat serta menegaskan dia sentiasa memperjuangkan ajaran dan nilai teras Islam. Anwar juga berkata dakwaan itu telah menghancurkan reputasinya serta mencemarkan karakter dan nilai sosialnya yang mendedahkannya kepada penghinaan awam. Dia turut mendakwa Razman keberatan untuk memohon maaf dan dengan sengaja tidak memadamkan penerbitan yang mengandungi dakwaan tersebut. Anwar antara lain menuntut ganti rugi dan perintah injaksi yang menghalang Razman daripada terus mengeluarkan kenyataan fitnah serupa. Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz menafikan dakwaan bahawa dia tidak hadir ke mesyuarat khas Kabinet semalam kerana menonton perlawanan Piala Dunia di Qatar. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri itu menjelaskan dia sebaliknya berada di Emiria Arab Bersatu bagi menyaksikan pemeterian kerjasama antara Petronas dan Abu Dhabi National Oil Company. Pertamanya, saya pergi Abu Dhabi, bukan ke Doha, bukan ke Qatar. Abu Dhabi tak ada World Cup, Doha yang ada World Cup. Keduanya, saya pergi ke Abu Dhabi untuk urusan rasmi, bukan saja-saja nak pergi. Tak dapat hadir mesyuarat jemaah menteri ni bukan macam ponteng kelas. Rasa tak nak pergi, tak pergi. Mana-mana menteri yang nak keluar negeri perlu dapat kebenaran yang amat berhormat Perdana Menteri dulu. Kalau PM tak lulus, tak boleh pergi. Sebab itu, lepas angkat sumpah hari Sabtu, saya terus ke MITI untuk beritahu KSU dan pegawai kanan MITI tentang trip ini. Kerjasama itu bagi meneroka Blok 1 luar pesisir tidak konvensional yang meliputi kawasan konsesi seluas 2,000 km persegi di wilayah Al-Dhafra di UAE. Semalam media melaporkan bahawa Tengku Zafrul merupakan satu-satunya Menteri Kabinet yang tidak menghadiri mesyuarat khas yang dipengerusikan Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Putrajaya. Susulan itu, sebuah portal berita melaporkan bahawa menteri itu berada di Qatar. Perkara itu menimbulkan spekulasi warga maya bahawa Tengku Zafrul berada di negara itu bagi menonton perlawanan Piala Dunia. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Sekian sahaja daripada saya Nur Syah Muhammad Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.